Okey. Kenapa institusi keluarga menjadi tumpuan kita? Pertama, untuk memastikan kesinambungan generasi berlaku secara terancang dan melahirkan generasi pelapis yang terbaik. Itu objektif utama kita. Nak anak kita mewarisi apa yang kita imani. Nak anak kita memperjuangkan apa yang kita yakinkan. Jadi bukan sekadar anak waris, ayah mati, dia teruskan. Bukan macam itu. Tetapi perjuangan saintis yang mengkaji benda ni memeluk Islam, kebenaran Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Muhammad SAW dapat mengetahui ilmu sains perubatan sejak 1400 tahun yang lalu? Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan bumi. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah seorang penulis buku yang awal popular mengenai ini ialah Profesor Keith Moore. Saya dan doktor-doktor sini, jururawat sini kenal nama ni sebab nama yang paling popular. Buku pertama saya belajar tahun 1, tulisan beliau. Beliau juga mengatakan Al-Quran adalah kalam Tuhan. Cuma dia tak masuk Islam, dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam, tapi dia membenarkan. Tetapi seorang lagi profesor, ketua embryologist Thailand memasuk Islam di Arab Saudi ketika bertemu dengan dia. Tuan-tuan boleh tulis pasal embryologi ni tentang janin dan tentang kemasuk Islam, proses mereka masuk Islam, bapa di kalangan mereka. Jadi ibu bapa harus insaf tentang besarnya kita tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Anak-anak ni harus kita didik sejak daripada mereka berada dalam kandungan. Apa kita kena buat, ibu dan ayah. Kemudian menyiapkan nama, nak bersalin kat mana, hospital mana, cara normal ke. Tapi tuan-tuan jangan risaulah, operation ke cara normal, dia tak nak mengubah ketakwaan anak-anak. Sama lah anak-anak ni, operation ke, salin biasa ke, songsam pun, segi takwa dia sama je. Jadi jangan marah doktor kena buat operation nanti. Okay. Jadi anak-anak sebenarnya mampu berkata, boleh melihat, merasai, menerima gelombang perasaan pada ibu dan orang yang berhampiran. Ini anak-anak ketika janin ketika berumur 8 minggu. 8 minggu. Kalau kandungan luar rahim, dia dah pecah lah. Maksudnya 6 minggu, dia dah pecah. Sebab pada pian tiup tu tak boleh kembang, dia pecah. Jadi ibu-ibu, kalau mengandung 6 minggu, 5 minggu, sakit, elok buat scan dulu sebagainya, tengok kandungan tu dalam rahim ataupun luar rahim. Itu penting. Banyak juga berlaku di Malaysia. 2 daripada 100 kes kandungan berlaku di luar rahim. Okey. Ini anak ketika umur 12 minggu. 12 minggu ni berarti 84 hari. Pada ketika itu telah berlaku organogenesis, organ dah komplit. Dan 12 minggu pertama adalah fasa di mana anak-anak normal tak normal tu berlaku. Jadi kalau kita ambil ubat, kita ambil herba, kita ambil apa-apa saja, yang paling kritikal adalah 12 minggu yang pertama. Jadi kecacatan anak tidak berlaku selepas 12 minggu. Ketika itu dah berlaku. Anak-anak yang normal tak normal dah berlaku. Jadi kalau nampak 20 minggu, berlaku nampak 20 minggu tapi dia telah berlaku pada 12 minggu pertama. Jadi nak ambil sebarang ubat, kena cek dulu. Tanya doktor, konsult dulu, boleh tak ambil ubat ni ketika mengandung. Terutamanya pada 3 bulan pertama ataupun 120 hari yang pertama. Ini anak ketika 120 hari ataupun 17 minggu. Sebab itulah kalau orang kata, orang dulu-dulu, kalau nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 jadi 120 hari, anak dah besar pada ketika itu. Sebenarnya kita fahamkan hadis tu, pandangan ulama ialah tentang kita memahami hadis tu, bukan hadis tu Al-Quran tu salah, tapi cara kita menterjemahkan. Sebenarnya nutfah diikuti oleh alaqah dan kemudian mudghah komplit dalam 40 hari yang pertama. Selepas 40 hari berlakunya ensulmen, peniupan roh kepada bayi itu. Jadi isu ni penting bila membicarakan tajuk, bila orang nak terpaksa menggugurkan anak-anak atas sebab-sebab kesihatan dan sebagainya. Kita akan bicarakan. Jadi ketika itu Al-Quran, zikir dan sebagainya boleh membantu perkembangan jiwa anak-anak. Jadi anak-anak Al-Quran membawa keberkatan dan rahmat, kerana mampu masuk ke dalam sanubari janin dan membentuk potensi pribadi yang soleh daripada pengajaran ayat tersebut. Sebab itulah kita dianjurkan supaya membaca Al-Quran, terutama surah-surah tertentu ketika ibu mengandung. Jadi kalau jururawat pun elok juga ajar pesakit macam tu. Jadi kadang-kadang kita tak dapat banyak guna kesempatan mengajar pesakit-pesakit secara seumpamanya. Biasa kita sakit, kita beri dia sebiji tak sakit, biasalah. Tapi kalau kita beri isi dia dengan kerohanian dia, jadi dia akan kurang mengeluh dari sudut tu. Dampingi Al-Quran dengan surah-surah ni ada ditulis dalam nota, tuan-tuan boleh tengok ayat-ayat mana yang kita dianjurkan.
Seterusnya dianjurkan supaya banyak bertaubat, melakukan pemeriksaan jiwa, menjadi maksiat sepanjang mengandung. Kajian saintifik juga mendapati ibu-ibu yang stres boleh mengakibatkan bayi menjadi lemah. Saya rasa Dr. Sulaiha, saya pun pernah jumpa biasa. Doktor ni, biasanya doktor-doktor yang house officer, doktor-doktor yang muda ni, yang sibuk ni, anak dia sendiri lemas ketika mengandung. Bukan lemas. Biasa buat operation. Kadang-kadang anak-anak doktor yang sibuk ni, sebab dia tak ada banyak masa, tidur tak cukup, makan tak cukup, pangkol siang malam, tengok anak kecil ni buat operation, anak dah keluarkan bentuban dah berwarna hijau, sebab anak dia tak cukup rehat. Benda tu natural, semua orang perlukan rehat. Jadi saya tak pernah mengandung, tapi biasalah tengok isteri mengandung dan kawan-kawan sakit-sakit, kesukaran yang mereka hadapi. Suami penting untuk memainkan peranan yang sama, mewujudkan suasana ceria, elakkan kemuraman, bantu isteri membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya untuk menghidupkan halwa telinga kepada anak-anak. Dan kemudian jaga pemakanan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan bicara mengenai tajuk makanan ini mungkin dalam forum nanti, tajuk soalan ini. Tapi soalan makanan kita sekarang makin lama makin kompleks, Makanan tambahan ni ada sedikit je contribution sebenarnya, tetapi yang lebih ialah penjagaan makanan yang sihat yang kita kena jaga. Terutamanya dekat-dekat mengandung dan dan seterusnya. Anak ni makin lama makin besar, dan majoriti alhamdulillah ditakdirkan Allah, kebanyakan anak lahir normal, sihat, tidak ada masalah. Walaupun ada sebahagian ibu yang menghadapi masalah anak kematian dalam perut dan sebagainya. Saya pernah jumpa satu kes, saya pergi ke Giant nak beli makanan. Anak saya, biasalah anak-anak doktor ni lincah sikit pada orang lain. Dia pergi capai kuih bahulu kan. Kakak yang jual bahulu, tak apalah, ambil lah free. Lepas tu dia datang kali kedua, ambil yang besar sikit lagi. Kakak kata, apalah, ambil free. Kali ketiga ambil yang besar lagi. Tak apalah, ambil free doktor. Saya pun terkejut, kenapa, siapa dia ni kan. Lepas tu buka cerita, doktor sebenarnya saya rasa sangat terima kasih dengan doktor yang sambut dulu buat operation dan sebagainya. Tapi kes dia adalah kes pertama, anak dia meninggal dalam perut. Kedua, meninggal dalam perut. Dan ketiga juga meninggal dalam perut. Jadi itu satu benda susah saya nak cerita lah. Kita diuji satu kematian seorang anak pun kita dah rasa berat, tapi ibu ni 3 kali. Sekarang ni saya pergi Jaya, saya tak jumpa dia. Bukan apa, saya sedih ingat dia. Selain pada anak saya mungkin nak ambil bahulu dia. Okay. Kemudian menyambut sang juara, sebagainya ada cara-cara. Di hospital pun tuan-tuan, kadang-kadang ibu-ibu ni masuk hospital, bukalah tudung dia. Semayang tak semayang. Sebab apa tak semayang? Duduk hospital? Sebagainya. Banyak benda ni berlaku. Jadi kita kena galakkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau kita tak mengandung lagi, supaya mereka juga terus mengerjakan solat dan sebagainya. Saya tak tunjuk video ni tuan, masa tak banyak. Secara umumnya, purata lebih kurang 20% pada wanita yang bersalin akan menjalani pembedahan. 20%. Zaman dulu waktu saya mula balik Malaysia 12%. Sekarang ni dah 25%. Makin lama makin banyak operation kat Malaysia ni. Tapi jangan risau tuan-tuan, ketakwaan anak sama je. Cemerlang soleh dia sama je. Itu tidak mengganggu dari sudut tu. Okey, ini ketika dalam Dewan Bedah lah. Lama dah saya tak masuk Dewan Bedah ni. Dah 2 tahun. Okey, dengan izin seorang wanita, seorang ustazah ni, operation pertama saya buat. Saya pun segan juga, operation kedua, tak apalah, doktor dah buat yang pertama, doktor teruskan yang kedua lah. Yang ketiga, dia kata, suami dia telefon, doktor boleh tak buat? Dulu yang pertama, kedua doktor buat, yang ketiga doktor buat lah. Saya buat, yalah. Kali ketiga ni saya minta izin lah dia, untuk tunjuk ni tempat buat operation. Jangan risau, tengok tak ada darah pun bang. Sekolah saya dah keringkan dulu. Nak tunjuk kan, kalau tunjuk banyak darah, tak pandai lah doktor buat operation. Okey, ini nak tunjuk tentang kebenaran Al-Quran dibuktikan dari sudut sains. Daripada surah Az-Zumar, yang bermaksud dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, 3 lapisan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bagaimana kamu dapat dipalingkan. Dari sudut saintifik ada 3 lapisan. Nak doktor nak buat betul Of course kita tak kira semua layer yang tu, tapi yang main layer dia. Pertama,
amniotic sac ni, sac untuk kandungan, pecah itu air tuban keluar, mancut, keluar dari bayi. Yang kedua ialah lapisan rahim, dan ketiga adalah abdominal wall ataupun lapisan perut ni. Itu 3 lapisan. Jadi sama dengan pada Al-Quran dan juga daripada kajian sains ya. Ini bayi dilahirkan secara songsang dia susah sikit. Sebenarnya bukan cara yang betul ni, tapi saya nak tunjuk inilah gambar yang ada ketika ni. Susah sikit nak buat sebab operation yang ketiga dan lahirlah sang juara yang sama ada mujahid ataupun seorang mujahidah. Alhamdulillah, kebetulan ni yang ketiga ni seorang mujahid. Anak pertama dia lelaki, anak kedua dia perempuan, lelaki, yang ketiga pun lelaki. Dia kata anak pertama 2 selalu bergomol, bergusti kan. Saya kata ustazah jangan risau, budak-budak selalu bergusti ni bila besar dia jadi mujahid. Kita ambil positif, jangan risau. Kemudian bila anak tu lahirkan, kita azankan dari telinga kanan dan juga iqamahkan telinga kiri. Tapi doktor tak sempat dah nak banyak buat benda ni. Kalau saya ada masa ataupun ada permintaan pesakit-pesakit VIP, maksudnya kalau mak ayah dia beritahu bisik kat saya buat pula. Kalau tak, saya tak buat lah. Sebab mungkin selalu employment kita buat satu tukang azan baru. Bilik bersalin tu dapatlah 40 kali azan, dapatlah kalau RM10 satu azan, 400 juga saya tu. Kemudian breastfeeding tuan-tuan, breastfeeding, menyusukan anak ni benda yang sangat penting. Bukan sahaja dari sudut kesihatan, maknanya kurangnya jangkitan kuman, daya imunologi dia kuat, daya ketahanan dia kurang, sakit alergi, bonding dengan ibunya dan pelbagai jenis penyakit yang boleh dikurangkan dengan cara breastfeeding. Dia juga boleh menyebabkan penyusuan, menyebabkan kita tidak mengandung lah. Seorang ibu tidak mengandung ketika menyusu, dipanggil exclusive breastfeeding. 6 bulan pertama dengan syarat ada 3 benda. Exclusive breastfeeding ni kita boleh tidak mengandung, dia contraception, mencegah kehamilan 6 bulan pertama dengan syarat pertama hanya breastfeeding. Maknanya tak ada tambahan tongkat ali, kacip Fatimah, tak ada kat situ. Kedua, dia amenorrhea, tidak ada period. Dan ketiga, mesti dalam 6 bulan pertama. Lepas tu dia tidak efektif lagi. Tapi kalau dah 3 bulan, 4 bulan dah beri makanan lain, dia dah tak akan berkesan. Tapi biasanya kita galakkanlah, habis pantang 40 hari, 50 hari tu boleh mulalah fikir. Sebab anak kedua ni biasanya accident. Anak kedua accident, bukan accident kereta. Anak keduanya biasanya rapat banding anak pertama. Sebab tak sempat rehat juga, accident. Macam itulah, tak sempat rancang. Penting. Jadi kita kemudian berikan nama-nama yang baik. Cukurkan dia, kepala dia, kemudian berikan nama dan sebagainya. Berilah nama-nama yang soleh dan solehah yang akan mendukung. Sebut nama anak ni, sebab dia ada kenapa anak ni diberikan nama sedemikian. Kemudian family planning. Family planning ni bukan kata tak nak anak, tuan-tuan. Tapi kita merancang. Setengah-setengah orang mampu. Tapi saya bincang dengan isteri, kalau tanya saya nak anak 10. Kalau tanya saya nak anak 10. Tapi isteri saya bersalin. Kalau saya bersalin, lepas anak 1 saya ikat, tuan. Memang tak sanggup. 9 bulan tengok ibu mengandung, kita dah bersalin, kan. Memang ikat ni. Kalau lelaki kalau lelaki sana. Kalau tu tak berlaku. Tapi nak cerita hanya perempuan. Spesies yang istimewa yang boleh menanggung beban untuk bersalin, kelahiran dan sebagainya. Dan itu tanggungjawab kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya pada manusia dan hidup batu. Jadi didik anak-anak dengan Al-Quran, dengan akidah, akhlak. Jangan saya buat, bila saya buat saya ambil gambar. Biasanya isteri saya yang mengajar. Ini nak tunjuk pada hari ni saya ada mengajar sikit-sikit lah kan. Doktor cerita tapi tak pernah buat. Saya ajar juga lah sikit-sikit taranum, tajwid kan. Okay. Kemudian kita mesti menjadikan anak-anak lelaki kena jadi lelaki. Bagaimana kita nak jadikan anak lelaki jadi anak lelaki? Kita nak tahu anak kita nak jadi apa. Kita kena tahu siapa idola mereka. Kemudian siapa teman mereka. Anak lelaki, kawan, kakak-kakak di semua perempuan kan. Kes-kes yang saya tengok kan berlaku di Island tu banyak kes macam tu. Ada seorang tu anak adik-adik dia 8, dia yang terakhir lelaki. Jadi yang lain semua perempuan. Jadi dia lembut sejak dulu. Jadi faktor-faktor ni mainkan peranan. Kawan kan, kalau anak lelaki Assalamualaikum duduk main Facebook itu kawan perempuan bahasa lembut, risau saya. Bila dah besar geli pula kan. Jadi itu nak ni. Betul. Kadang dengan kita dekat, saya pernah masuk pernah sekali nak cerita banyak tak apalah kali.
Kemudian peranan, bagaimana nak mengisi kelakian mereka. Peranan ibu bapa macam mana? Kemudian sistem sokongan untuk menyokong kelakian ke masuk kelab-kelab, aulad, anak-anak lelaki, anak remaja lelaki, masuk belia dan sebagainya. Bagaimana nak jadikan lelaki yang sejati. Kemudian doa akuti untuk mereka. Of course tuan-tuan, ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai ibu bapa dah cuba yang terbaik, tapi anak dia tak jadi. Itu ujian pada Allah Taala juga, kan? Kerana ada nabi juga anak yang bermasalah. Nabi Nuh contohnya, kan? Itu ujian Allah SWT kepada mereka. Mereka dah cuba yang terbaik. Begitu juga dengan kita. Kemudian mewanitakan anak-anak perempuan. Yang ni saya tak tempat tukar ni. Bagaimana nak tujukan anak-anak wanita? Anak-anak lelaki biar dia tendang bola, kan? Anak perempuan tolong masak sikit, bukanlah itu saja. Tapi biar jadi wanita, biar lembutlah. Kalau anak perempuan main karate, ayah dia karate, kan? Risau juga, kan? Boleh nak mempertahankan diri, kan? Tapi jangan pula sebaliknya. Bagaimana nak mewanitakan mereka ketika kecil, anaknya, jangan anggap mereka ni kecil. Ramai ibu, ayah dia anggap anak dia kecil, sayang, biarkan aja. Anak dia pakai jeans, anak perempuan, kan, kain itu dah masuk menengah, dia susah lah, dia dah susah nak tukar pakaiannya sejak pada kecil lagi. Pakaikan pakaian wanita supaya dia tahu dia wanita dan dia beraksi dengan wanita. Kena daripada sejak mereka kecil lagi.